Ada puan. Kavinashini, Ada puan. Nazrul Fahmi, Ada puan. Suhasan, Ada puan. Nurain, Ada puan. Firial Humaira, Ada puan. Edward Raj, Ada puan. Sailesh, Yes, miss. Sailesh, Yes, miss. okay, Nur Amanina Nasuha, Ada puan. Ahmad Akamal Shah, Muhammad Hairul Adib, Muhammad Hairul Adib, okay. Britney Spears, Ada puan. Muhammad Haziq Irsyad, Ada puan. Lim Yan Kai, Ada puan. Tehna Rasen tak masuk lagi Belum Hai. Okay, you all nampak tak ni? Nampak puan. Okay. So bila tak hadir satu, tak kisahlah satu ke dua ke, dia akan naik kat sini. Okay, dia naik kat sini. Berapa tarikh, berapa hari bulan you all tak datang, kemudian dia automatic naik kehadiran percentage kat sini. Okay. Kemudian saya tunjuk kat kamu, efek dia bila tak hadirkan dalam, tak hadir kelas, efeknya begini. Sekejap, saya tunjuk. Ya. Okay. So nampak kat sini. Semalam Kavinashini tak datang kan? Kavinashini. Ya puan. Yes, so 1 hour tak datang jugalah. Nah. So efek dia kat situ. So persen dia akan naik kat hujung sekali ni. Tak cukup. Sekejap Kenapa yang ni? Sebab nanti dalam tempoh 24 jam baru dia update kat sini. So nanti tak cukup 80%, saya risau markah PB tidak akan diambil kira dan tak kena repeat SEM depan. So itulah yang saya, at least kelas tak lambat ni memang rugi tau kita. Kita sepatutnya kelas pukul 8 tapi sekarang dah 8.26 dah sekarang ni. Ruginya kat situ. Rugilah kat situ. Okey, rugi masa satu, tapi bila saya fikirkan kamu punya percentage nantilah. So saya, tak apalah, saya tunggu je lah. Kan nak ikutkan. Banyak masa dalam tempoh 20 minit ni, banyak benda yang kita boleh belajar. Faham tak tu? Okey. Right, kemudian seperti mana yang saya dah janjikan. Okey, hari ni kita akan sentuh berkenaan dengan topik 1. Okey. Saya akan present berkenaan dengan topik 1 dan minggu hadapan Jumaat, you all pula akan present untuk presentation 1. Kejap
Okey. Nampak tak slide saya ni? Nampak Puan. Okey. So slide saya ni datang daripada mana? Okey. Boleh rujuk CDOS dan juga boleh rujuk MyLink yang saya dah masukkan dalam kamu punya link sekali dengan link kelas tu lah yang saya tunjukkan semalam tu ya. Okey, saya tak pakai nota lain, hanya nota ini sahaja. Okey. Untuk topik hari ini, kita akan sentuh berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Yang dikatakan acuan Malaysia tu apa? Okey, yang dikatakan acuan Malaysia tu apa? Kita nak tengoklah. Okey. Kenapa kena ada acuan-acuan ni? Sebab kita nak menterjemahkan etika dan juga peradaban. Peradaban yang mana etika tu membawa peradaban. Peradaban di mana? Peradaban di Malaysia khususnya. Tu disebut kat sini dalam acuan Malaysia. Okey. Siapa yang tak keberatan dan yang memang sudi nak kawan dengan saya, tolong onkan kamera. Okey, tak boleh nampak sangat saya ni overact sangat seorang-seorang kat dalam skrin ni. Okey. Alright. Kemudian ini adalah pendahuluan. Okey. So tolong faham. Okey, untuk keseluruhan topik ni, okey, untuk keseluruhan kursus MPU 21032 ini, you all kena faham terlebih dahulu berkenaan dengan konteks etika dan juga peradaban. Okey, you all kena faham berkenaan dengan konteks etika dan juga peradaban. Sebelum saya masuk, boleh pergi dekat, buka browser kamu, okey, type mentimeter.com. Okey, type mentimeter.com. Okey, pergi dekat mentimeter.com. Okey, di atas tu ada ni saya punya view tau. Kamu punya view bila masuk mentimeter.com. Dia minta kod dekat situ. Sekejap, internet rumah saya slow pula kejap. Okey. Bila you all nampak dekat kod tu kan, tolong masukkan 75 ni kod dia. 75754503. Masukkan kod tu, kemudian dia ada 3 kolom kat situ kan. Okey, dia minta jawapan, 3 jawapan. Apakah yang anda faham berkenaan dengan etika? Tolong type apa yang you all faham berkenaan dengan etika and then submit. So ada masalah? Pergi dekat mentimeter.com, kemudian masukkan kod 75754503. Okey. So typekan jawapan anda. Apakah yang anda faham berkenaan dengan etika? Apa yang kamu faham? Etika ni apa? Masukkan jawapan kamu. Okey, tidak ada yang salah, cuma yang betul. Sebab ini adalah untuk menguji tahap pengetahuan kamu sahaja. Okey, saya nak kelas ni 14 orang yang hadir, saya boleh cek di sini. So saya nak kat sini ada 14 jawapan yang disubmit. Okey, bagi 3 jawapan, seorang bagi 3 jawapan. Saya letakkan 3 jawapan kat situ. Okey, cepat. Masukkan jawapan.
Kenapa tak ada respon lagi ni? Okey, baru seorang yang jawab. Yang lain mana? Takkan 2 minit nak jawab benda ni kot. Cepat. Ada masalah ke? Saya tanya ada masalah, jawablah. Ada masalah ke? Senyapnya kelas ni. Baru 2 orang yang jawab. Yang lain mana? 3 orang, 4 orang baru. 5. Lagi? Lagi mana? Tak apalah, yang lain tu memang tak nak bekerja sama. Okay, fine. Alright, so yang 7 orang ni yang masuk ni kita tengok sama-sama. Okay, yang 7 orang ni jawab. Okay, apa yang kamu faham berkenaan dengan etika adalah okay, prinsip moral atau nilai. Okay, nilai-nilai murni, kelakuan baik, kepribadian tinggi, moral diri, sesebuah tu apa? Peradaban, okay, tingkah laku, saling menghormati, hidup harmoni. Etika adalah pengfahaman, persefahaman ya. Penting dalam okay, perangai peradaban. Okey. Ini adalah antara 9 orang yang jawab. Ada 9 orang yang jawab. Kalau you all perasan, nampak ada akhlak ni, tulisan akhlak ni besar sekali. Kan? Akhlak ni besar. Okey. Maksudnya sini, ramai dalam kalangan kamu yang menjawab akhlak. Okey. Ramai dalam kalangan kamu yang faham sebenarnya etika adalah akhlak. Okey, dan yang lain-lain ni adalah okey, dia makin besar word ni maksud kata makin bukan makin besar word tu maksud kata ramailah orang yang menjawab dengan jawapan yang sama. Okey, terima kasih dan saya tak cakap yang lain tu salah. Okey, semua betul. Okey, ini saya tak ada cakap salah yang kamu jawab ni. Kenapa? Sebab ini adalah fahaman kamu berkenaan dengan etika. Kemudian bila kita masuk topik nanti kita akan faham dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan etika dan juga peradaban. Adakah etika dan peradaban ni saling berkait rapat? Okey, adakah etika dan peradaban ni mampu untuk mencorak satu negara yang aman dan juga harmoni? Adakah etika dan peradaban ini mampu untuk membawa masyarakat yang berbilang kaum ini mencapai perpaduan? Okey. So, rujuk semula kepada nota. Okey. Ini adalah pendahuluan. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh biografi masyarakat, perkembangan sejarah dan struktur sosial.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan berbeza dan penghayatannya berbeza. Okey, bermaksud etika dan peradaban ini, okey, etika ni dan juga peradaban ni boleh diinterpretasikan mengikut sesuatu perkara. Yang mana sesuatu perkara tu boleh berbeza dan dipengaruhi oleh biografi masyarakat, perkembangan sejarah dan justru juga struktur sosial. Okey, penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan kepada susur masa. Inilah dah katanya dipengaruhi oleh penghayatannya tu berbeza-beza tu. Okey, berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey. Dengar baik-baik berkenaan dengan pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey? Dengar baik-baik tiga term ini. Okey? 3 aspek ini. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga aspek ini, okey, ketiga-tiga susur masa ini saya akan sentuh sehinggalah minggu ke-14. Okey, sehingga minggu ke-14. Saya akan sentuh pra-kolonial, kolonial, pasca-kolonial. Kolonial, pasca-kolonial, pra-kolonial. Asyik dia sebut benda yang sama saja. Sampailah minggu ke-14. So, that's why saya kata ketiga-tiga susur masa evolusi ni you all kena ingat bermula daripada minggu 1 sehingga minggu yang ke-14. Okay. Dan pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adat dan adat iaitu adat istiadat dan juga adat resam merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Okey, tak apa. Yang ni tak apa. Nanti kita sentuh secara lebih lanjut berkenaan dengan konsep pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey, saya skip yang tu sebab kalau saya baca ni you all tak faham lagi. Okey, kita masuk yang ni. Ini adalah pembentukan susur masa, okey, etika dan juga peradaban. Tengok betul-betul, tengok baik-baik. Okey. Sebenarnya pra-kolonial ini adalah zaman tradisional. Okey. Pra-kolonial adalah zaman tradisional. Okey, yang mana pada zaman itu telah wujud adab, okey, adat istiadat dan juga adat resam. Okey? Itu adalah zaman tradisional, juga disebut sebagai zaman pra-kolonial. Ketika itu dah muncul dah adab, dah muncul dah adat istiadat, dah muncul dah adat resam. Tu zaman tok nenek moyang kita dulu-dulu. Okey. Refresh balik berkenaan dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, refresh balik berkenaan dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Siapa yang buka Melaka? Siapa yang buka Melaka? Siapakah pengasas Melaka? Parameswara. Siapa yang jawab tu? Nazrul Fahmi, okey. Saya. Yes, Parameswara. Kenapa munculnya nama Melaka? Bagaimana munculnya nama Melaka? Siapa ni? Irsyad? Irsyad? Ya, Puan. Ya, Melaka tu dinamakan sebagai Melaka tu disebabkan oleh peristiwa apa? Sudah. Lim Yan Kai? Lim? Siapa pengasas Melaka? Jawab dah tadi. Saya saja tanya. Kenapa dinamakan Melaka? Dia rehat pokok Melaka. Siapa dia tu? Nazrul. Nazrul? Tak Nazrul kau berehat bawah pokok Melaka? Tak, Parameswara. Parameswara yang berehat di bawah pohon Melaka. Kemudian menyaksikan peristiwa apa?
Anjing. Kencil. Rusa. Pelanduk Ke tendang tadi anjing. ke Rusra? Pelanduk Rusa tendang anjing. lah, kancil lah. Macam-macam lah binatang naik dalam ni. Lagi? Kemudian, Fahmi, Anjing. teruskan. Ain. Ain nak cakap. Okey, Ain. Apa Ain? Apa tu? Ya, silakan. Cepat Ain. Tak ingat. Siapa ingat cepat? Nazrul lah. Dia nampak pelanduk kecil tendang anjing. Lepas tu dia ingat tu perkara luar biasa. Kat tu lah. Kan. Itulah. Alright. Nak ceritanya saja je saya refresh balik. Nak ceritanya pada zaman dahulu, okey, disebut sebagai zaman pra-kolonial tu telah muncul dah sebenarnya adab, adat istiadat dan juga adat resam. Kenapa nak sentuh pasal adat istiadat ni? Sebab dia ada berkaitan dengan teori etika dan juga peradaban ini. Okey, sebenarnya etika itulah yang membawa peradaban, yang mencorakkan peradaban. Okey, peradaban ni boleh juga disebut sebagai tamadun, boleh juga disebut sebagai civilization lah. Okey. Alright, kemudian datang zaman kolonial. Okey, zaman kolonial ni adalah zaman moden. Ketika mana kependudukan kuasa-kuasa asing. Maksud kata ketika Malaysia tanah Melayu dijajah. Okey, ketika tanah Melayu dijajah. Kemudian pada ketika itu muncullah etika, etos dan juga etiket. Okey, muncullah etika, etos dan juga etiket yang mana banyak perubahan yang berlaku dalam peradaban. Okey, termasuklah makanan yang mempengaruhi itu, maksud kata dari sudut makanan, pakaian, percakapan yang mana kita belajar sejarah sebelum-sebelum ni kan. Okey, pakaian juga mempengaruhi. Okey, yang dibawa masuk daripada kuasa-kuasa asing ni lah, yang dibawa masuk daripada negara luar ni. Okey. Kemudian zaman pasca kolonial adalah gabungan. Okey, gabungan di antara pro-kolonial dan juga kolonial. Okey. Zaman bila ni pasca kolonial ni? Okey. Pro-kolonial ni zaman sebelum dijajah, zaman tradisional dulu. Okey, zaman kolonial ni zaman moden yang ketika mana tanah Melayu dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Okey, zaman pasca kolonial ini adalah zaman gabungan di antara zaman tradisional dan juga zaman moden. Okey, bila ni? Pasca kolonial ni bila ni? Ya, Sohasan. Masa sekarang. Yes, good. Betul lah tu. Pasca kolonial maksudnya sekarang ni yang kita duduk sekarang ni, yang kita nikmati sekarang inilah zaman pasca kolonial. Okey, yang mana berlaku apa? Berlaku percampuran di antara adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan juga etiket. Dia rojakkan sekali. Itulah disebut sebagai acuan Malaysia tu. Okey, disebut sebagai acuan Malaysia. Maksud kata kita ambil yang tradisional dan digabungkan dengan yang moden. Tu disebut kerencaman budaya dan bangsa yang ada di Malaysia ni. Maksud kata dah berbagai-bagai. Kita ni dah rojak dah sebenarnya, campur macam-macam. Dah bercampur. Okey, bercampur baur dah kita ni. Okey, soalan saya. Adakah bila kita hidup di zaman pasca kolonial ini, kita memansuhkan adat dan juga tradisi zaman pro-kolonial? Jawapannya? Apa ni? Firial Humaira?
Saya tak pasti saya punya view ke macam mana. Saya nampak sekarang ni Irsyad dengan Lim saja yang onkan kamera. Terima kasih Irsyad. Siapa yang onkan kamera sampailah penghujung ni saya akan bagi hadiah. Saya akan bagi hadiah. Betul, saya tak tipu. Siapa yang memang bagi kerjasama dekat saya akan bagi hadiah. Irsyad, maintain Irsyad. Irsyad dengan Lim. Dua orang ni saja yang saya nampak. Semalam pun tak offkan kamera daripada awal sampai akhir. Okey. Soalan saya, adakah bila kita hidup di zaman pasca kolonial ini, kita memansuhkan zaman tradisional? Kita memansuhkan adat istiadat yang tok nenek moyang kita bawa daripada dulu. So jawapannya ya ataupun tidak sahaja. Tidak. Jawapannya tidak. Betul? Thank you Irsyad. Sebab apa? Tak semestinya kita hidup dalam zaman pasca kolonial ini, kita memansuhkan adab dan budaya yang tradisional, yang dulu-dulu. Okey, tu maksud kata bercampur gaul ni, maksud kata kita menggabungkan, okey, menggabungkan di antara adab dan budaya tradisional dengan moden. Okey. Ini adalah indeks kandungan untuk topik 1. Tadi pengenalan sahaja. Okey. Right? Okey, ini adalah LLO yang pertama. Lesson Learning Outcome yang pertama bagi topik 1. Okey, etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Supaya apa? Supaya mampu melahirkan masyarakat berkepribadian tinggi. Okey, mampu memupuk sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Hidup harmoni dalam masyarakat berbilang kaum dan agama dan seterusnya, membina negara bangsa. Okey, ayat yang terakhir itu membina negara bangsa. Okey, membina negara bangsa. Negara one word, bangsa one word. Tetapi di sini dia sebut membina negara bangsa. Satu term sebenarnya. Okey, kita nak faham. Kita faham sekarang ni apa maksud negara? Negara adalah konsep negara tu yang mempunyai tanah, yang mempunyai sempadan. Okey, yang mempunyai masyarakat, yang mempunyai rakyat. Okey, yang mempunyai penduduk. Tu definisi negara. Okey, kemudian negara ni bila ada sempadan, bila ada penduduk, bila ada komuniti, mesti ada pemimpin dan ada corak-corak kepimpinan. Tu maksud negara. Okey, bangsa ni kita fahamlah. Okey, sekelompok masyarakat bangsa yang mengamalkan adat dan budaya masing-masing, itu bangsa. Tapi di sini dia sebut membina negara bangsa, dikombinkan sekali negara bangsa. Okey, nanti topik yang keempat kita akan sentuh berkenaan dengan kesepaduan, yang mana kita nak tengok berkenaan dengan kesepaduan nasional dalam membentuk negara bangsa. Okey, itu topik yang keempat. Biar dulu. Sekarang ni kita nak sentuh berkenaan dengan etika dan juga peradaban. Quote dekat situ, etika dan juga peradaban. Okey, saya nak cerita kamu, paling mudah dan paling simple you akan faham berkenaan etika ni. Tadi pun saya nampak pemahaman kamu berkenaan etika pun baguslah. Okey, moral, akhlak, saling hormat menghormati, betul. Semua tu semua betul. Yang kamu jawab tu semua betul. Okey. Fikirnya kat sini, senang fikirnya. Etika ni bila terpisah, mana mungkin akan melahirkan satu bangsa yang aman dan juga harmoni. Mana mungkin akan melahirkan satu bangsa yang mampu untuk menjaga kesepaduan masyarakat. Okey. Tu pentingnya etika. Okey, tak payah pergi jauh-jauh, tak payah duk cerita pasal negara bangsa dan sebagainya lagi, tak payah duk cerita pasal masyarakat lagi. Kita sentuh pasal diri kita je dulu. Okey, diri sendiri, etika untuk diri sendiri, etika yang ditanam dalam diri kita sendiri. Okey. Kita daripada celik mata, buka mata saja pagi-pagi buta tu, buka mata. Okey, kalau yang Islam ni bangun subuh lah. Okey, disiplin. Faham tak? Buka mata, dah ada etika kat situ. Dah ada prinsip kat situ. Prinsip apa? Prinsip etika kat situ. Buka mata, sampailah nak tutup mata malam satgi ni, hari-hari kita menjalani kehidupan kita seharian ni mesti ada etika. Even duduk kat meja makan pun kena ada etika. Betul tak?
Duduk kat meja makan, makan sama-sama dengan family ke. Okey, tunggu mak ayah makan dulu. Tunggu mak ayah ada sekali dulu. Baru kita boleh makan sama-sama kan. Okey. Kemudian etika waktu meja makan kena pergi basuh tangan dulu. Kalau yang ni lah, Melayu dengan India makan dengan tangan kan. Chinese makan dengan ni lah, sudu, chopstick dan sebagainya. Okey. Kena basuh tangan dulu. Tu etika lah tu. Lepas tu baru makan. Makan, ambil tangan, suap kat mulut. Tu etika. Faham? Even nak masuk toilet pun sama. Masuk toilet dulu. Lepas tu tutup pintu. Ada kau masuk toilet tak tutup pintu, lepas tu ikut dan je? Kan? Berantak lah. Tak payahlah tutup pintu. Tak apa. Tak dan. Ataupun pancut je lah kat mana-mana. Kan? Boleh? Tak boleh. Tu saya sebut etika. Bukan saya nak bagi contoh yang mudah untuk kamu faham berkenaan dengan etika. Bermula daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata malam lagi, semuanya bergantung kepada etika. Maksud kata kita hari-hari mengamalkan etika yang baik. Okey. Tu maksud etika. Kenapa duk sentuh pasal etika ni? Kenapa duk sentuh pasal peradaban ni? Nanti kita faham kenapa yang dikatakan etika tu mampu untuk mencorakkan kita punya tamadun. Alright? Okey, kemudian definisi adab. Okay, adab ni muncul pada zaman apa? Muncul zaman apa tadi? Zaman prakolonial, kan? Okey, zaman prakolonial dah muncul adab, adat istiadat dan juga adat resam. Okey, dari sudut bahasa bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik. Sekejap. Okey. Dan juga budi bahasa. Kurang adab bermaksud tidak tahu adat. Okey, kurang adab bermaksud dia tak faham pasal adat dan dia kurang sopan. Bermaksud kurang sopan. So seharian kita ni kita kena tanamkan dalam diri kita adab. Okey, mesti ada adab dalam diri kita. Kemudian beradab bermaksud baik budi bahasa, sopan, yang mana orang yang beradab tidak akan meninggikan, ini contoh orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibunya. Contohlah, ataupun orang yang lebih tua daripada kita lah, tu maksud beradab. So nampak tak kat sini? Etika, adab, beradab, last kali adalah peradaban. Yang last kali adalah peradaban. Itulah disebut sebagai etika dan peradaban tu tak boleh lari jauh. Dia tak lari jauh. Dia saling berkait rapat. Okey. Beradab bermaksud telah maju tingkat kehidupannya. Peradaban, sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Maksud kata bila kita tanamkan adab, okey, maksud kata peradaban tu makin boleh berkembang. Okey, tahap peradaban tu boleh berkembang lagi. Alright, kemudian seterusnya adat resam. Yang dikatakan tadi adab. Okey, budi bahasa tadi. Kemudian adat resam. Okey, adat resam ni adalah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Yang mana pada ketika dulu, okey, zaman tradisional dulu, adat resam ni memang dilaksanakanlah, okey, orang kata apa, diaplikasikan, diimplementkan, okey, dan diamalkanlah adat resam ni. Okey, kemudian contoh-contoh adat resam berkaitan dengan perkahwinan, okey, contoh yang lain berkaitan dengan banyak adat resam kan. Okey, Melayu cara Melayu, okey, Cina cara Cina, India cara Cina, India cara India lah. Okey, bila Melayu, okey, kalau ada perkahwinan ni ada merisik, ada macam-macam. Samalah juga dengan India dan Cina pun. Okey. Kemudian adat ni sebenarnya simbolik kepada bangsa dan juga agama. Contohnya Melayu. Melayu
Melayu, agama Islam. Okey. Kemudian Cina, Buddha lah. Betul tak Lim? Lim agama apa Lim? Buddha. Buddha kan. So Cina agama Buddha dan ada perayaan-perayaan tertentu kan? Lim kan? Okey, so Hasan agama apa? Hindu. So Hasan agama Hindu. Okey, kemudian ada perayaan-perayaan tertentu, ada adat-adat yang tertentu. Betul tak Soha? Kan. Rina you agama apa? Kristian. Kristian pun samalah. Okey, ada perayaan Christmas, betul tak? So ada adat-adat yang dimainkan oleh kelompok-kelompok keluarga kita. Okey, tu adat resam berbeza-beza. Okey, sebelum tu saya nak tanya, selain daripada Malaysia, negara mana yang mengamalkan masyarakat majmuk? Selain daripada Malaysia. Shah Rozman, selain daripada Malaysia? Indonesia, betul, bagus. Lagi, selain daripada tu? Britney Spears? Britney? Selain daripada Malaysia, selain daripada Indonesia? Negara mana yang ada masyarakat majmuk? Saya tak tahu. Ayah, bagaimana ini? Lagi? Siapa? Rina? Ya Puan. Negara mana lagi yang wujud masyarakat majmuk? Tengok rumpun kita yang terdekat ni. Negara Singapura. serumpun. Sorry Suhasan? Singapura. Singapura, betul. Lagi? Thailand. Irsyad apa Irsyad? Kalau Thailand. Ya, betul. Thailand. Kan? Ada masyarakat majmuk ni yang ada macam kita ni. Ada Melayu, ada Cina, ada India dan ada etnik-etnik yang lain yang duduk dalam satu negara ni. Kan? Satu negara dan setiap negeri-negeri dalam negara tu juga ada kelompok-kelompok dia. Okey, contohnya Malaysia. Malaysia kan? Malaysia ada 14 negeri. Okey, 14 negeri. Okey, 14 negeri ni bukannya Penang. Penang ada Cina saja. Kedah ada Melayu saja. Mai Terengganu ada India saja. Kelantan Melayu semua. Melaka Cina semua. Bukan macam tu kan? Sementara 14 negeri ni, setiap negeri tu ada pelbagai-bagai budaya kaum dan juga bangsa lah. Tu majmuk. Okey. So semalam saya tanya dekat DDD 1 semalam Khamis DDD 1B. Okey, saya tanya negara mana lagi yang ada masyarakat majmuk sama seperti Malaysia? Ada seorang tu jawab India. India masyarakat majmuk tak? Majmuk tak India? India tak nah? Adib tahu. jawab. Tak. Okey, masuk majmuk ni yang ada berbagai-bagai bangsa dan budaya yang duduk dalam satu komuniti ni. Okey, kemudian kita sentuh berkenaan adat istiadat. Okey, adat istiadat ni adalah berbagai-bagai adat yang diikut. Macam-macam adat yang diikut sampai kita pun tak boleh nak explain satu persatu. Contohnya kita jangan pandang dekat di Semenanjung saja. Kita ada Borneo. Borneo, Sabah dan Sarawak ni lagi banyak dia punya adat istiadat mereka kan. Contohnya dekat kalau kat Semenanjung ni dekat Negeri Sembilan adat Pepatih dan adat Temenggung. Tu adat istiadat lah. Dia berbagai-bagai adat dan kebiasaan. Contohnya majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa seperti pertabalan dan adat-adat yang lain lah. Banyaklah ya. So tu adat istiadat. Okey, etika. Etika ni muncul pada zaman kolonial. Okey, ingat balik. Okey, etika, etos dan etiket ni muncul pada zaman kolonial, iaitu zaman moden. Ketika
ketika mana tanah Melayu dijajah oleh kuasa-kuasa asing ni, muncullah etika. Okey, muncullah etika. Dari sudut bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak. Okey, iaitu sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okey, sosiologi. Kenapa etika ni ada kaitan dengan sosiologi? Okey, suatu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Okey, dia macam ni. Okey, bila sebut sosiologi ni adalah satu hubungan sosial. Okey, hubungan sosial. Ingat balik, okey, ketika dahulu, okey, contohnya saya sebut kelompok-kelompok dulu Melayu dominan dengan hidup di kawasan kampung, okey, kemudian menjalani aktiviti pertanian. Okey, kemudian Cina pula dominan hidup di kawasan bandar dan mengamalkan pekerjaan mereka adalah Pelombongan. perniagaan dan pelombongan, betul. Kemudian India pula duduk di estate dan pekerjaan sebagai Menurai getah. macam itulah. Okey, tu saya nak sebut ketika dulu. Sekarang ni kita dah bercampur-campur dah. Faham tak? Okey, tu maksud kata hubungan sosiologi tu. Bergantung kepada penghayatan etika dari aspek biografi masyarakat dan juga sosiologi. Tu maksudnya. Maksud kata kalau orang Melayu yang duduk di kampung, corak hidup depa, cara kampung lah. Okey, kalau Cina, cara Cina lah. India cara Cina. Tu maksud kata hubungan sosiologi. Walau bagaimanapun, kita mampu untuk menjadi satu bangsa yang tidak ada resis. Satu bangsa yang boleh hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuba kita tengok Malaysia lah. Saya bukan nak kaitkan isu politik kat sini. Cuba saya nak buka mata kita semua. Cuba kita fikir. Ketika zaman Malaysia tidak ada Perdana Menteri sekejap hari tu. Betul tak? Ingat tak? Selepas Tun Mahathir turun jawatan jadi sebagai Perdana Menteri, sebelum dilantik Muhyiddin Yassin, kita pernah tidak ada menteri, pernah tidak ada Perdana Menteri kan? Betul tak? Okey. Cuba bayangkan kalau negara-negara yang luar dah jadi apa dah? Kalau negara luar tak ada Perdana Menteri, tak ada menteri yang memerintah, okey, tak ada ketua, apa jadi? Gaduh. Gaduh dah. Tu sebabnya Malaysia ni dalam keadaan sangat selamat dan harmoni lah, aman dalam alam. Krisis-krisis politik tu biasa. Okey, krisis politik tu biasa. Cuba kita tengok negara-negara yang sedang berperang sekarang ni. Isu dia tak kesudahan. Okey, isu yang tak berkesudahan. So bersyukurlah kita duduk di Malaysia ni. Satu dengan keadaan bumi yang stabil. Okey, kemudian dalam keadaan politik pun okey, ekonomi biasalah. Turun naik tu biasa. Okey, kemudian etos. Okey, kemudian etos. Sebenarnya bila saya sebut berkenaan dengan politik tadi, okey, dia sebenarnya berkait rapat dengan hubungan etika, etos, etiket ni semua. Sebab benda tu dah tertanam dalam diri kita dah lama dah. Okey, kita masih ada lagi sifat sifat ihsan, sifat peri kemanusiaan, masih ada lagi sifat adab. Okey, adab yang ditanam dalam diri kita ni yang dibawa daripada zaman tradisional dulu sampailah zaman pasca kolonial ni. Itulah sebenarnya yang menjadikan Malaysia ni mampu untuk berdiri walaupun ada masalah-masalah yang tertentulah, tak kiralah masalah politik ke, masalah ekonomi ke dan sebagainya.
Okey, seterusnya ethos. Okey, ethos ada dari sudut bahasa, sifat, ciri sesuatu bangsa, budaya dan juga era. Okey, contohnya pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan juga masyarakat dan negara kita. Ni contohlah. Okey, nak cerita tentang sifat dan juga ciri sesuatu bangsa. Okey, kalau dekat Borneo kaum Kadazan ni, etnik Kadazan ni ciri dan juga sifat etnik itu bagaimana? Kita boleh explain satu-satu. Okey, kemudian Bajaunya macam mana? Apa perayaan yang dia orang sambut? Macam kita pun samalah. Okey, India sifat-sifat ataupun ciri masyarakat India ni macam mana? Okey, mengamalkan apa agama Buddha. Lepas tu perayaan depa adalah perayaan Deepavali, betul tak? Betul. Cina pula okey, mengamalkan agama Buddha, okey, kemudian okey mengamalkan perayaan Chinese New Year. Okey, Melayu pula Sat. Okey, sorry Hiklan. Kemudian Melayu pula agama Islam dan juga perayaan Aidilfitri. Macam itulah. Okey, itu maksud kata sifat dan ciri sesuatu bangsa. Okey, dari sudut sosiologi, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar belakang individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa yang saya sebutkan tadilah. Okey. Seterusnya adalah etiket. Okey, etiket ni berasal daripada perkataan etik. Okey, yang bermaksud peraturan-peraturan formal mengenai tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat atau dengan lebih mudah difahami budi bahasa. Okey, etiket ni bermaksud budi bahasa lah. Okey. Ini adalah ringkasan susur masa etika dan juga peradaban berdasarkan kepada zaman tradisional, zaman moden dan juga zaman gabungan. Okey, itu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Inilah dia. Okey, kena ingat yang inilah. Okey, yang saya sebutkan tadi. Okey, adab resam dan adat istiadat. Okey, pada zaman moden ni etika, etos dan juga etiket. Dan pada zaman pasca kolonial ini, zaman gabungan di antara tradisional dan juga moden ini adalah gabungan kesemua ni, ke-6 ini. Okey. So, ini adalah susur masa tadi. Okey, susur masa pra-kolonial ni yang kita dah sebut tadi, zaman yang mana negara belum dijajahi, okey, belum dijajah lah. Okey, etika telah terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal ataupun tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan juga adat istiadat. Okey, kemudian zaman kolonial pula adalah zaman negara kita dijajah. Pada ketika itu, etika dibawa masuk dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan. Ketuanan ni maksud pemerintahan lah. Okey, contohnya dalam aspek cara makan, memberi tabik hormat. Okey, tabik hormat ni bukan asal kita, budaya asal kita. Tapi okey, diambil, diciplak dan dipelagiat oleh zaman-zaman penjajahan British. Okey. Negara mana yang menjajah tanah Melayu awal sekali? Awal sekali. Jepun dulu ke, Belanda dulu ke, British dulu ke, Portugis dulu ke, siapa dulu? Portugis, good. Kemudian? Belanda. Kemudian? Jepun. Kemudian? British. Ya, pandai Irsyad lah. Irsyad sejarah A, Irsyad. Tak agak. Bagus lah Irsyad. Okey, bagus. Right. Kemudian kita faham. Okey, bila penjajahan kuasa-kuasa asing masuk ni, banyaklah benda, banyak perkara-perkara baru yang meresap masuk ke dalam tanah Melayu lah. Okey, tak kisahlah dari sudut
Cara makan ke, pakaian ke, ya dulu tak ada kemeja ni tak ada. Okey, bila masuk kuasa asing ni kita dah pandai pakai kemeja, betul tak? Dah pandai pakai tie. Okey. Tu maksud kata dari sudut pemakaian tu, dari sudut makanan pun sama juga. Okey. Kemudian pada zaman pasca kolonial, okey, masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Kita sedut yang tradisional, okey, kita campur dengan yang moden, okey, jadilah kita sekarang ni. Okey, yang kalau ikutkan zaman kita sekarang ni semuanya bergantung kepada teknologi. Itu sebabnya topik yang ketujuh berkenaan dengan teknologi maklumat. Okey, topik yang ketujuh berkenaan dengan teknologi maklumat yang mana bagaimana teknologi maklumat itu menjadi pendorong kepada peradaban. Okey, bagaimana teknologi maklumat itu mencorakkan peradaban. Okey, membawa peradaban Malaysia ni sebagai peradaban yang dikenali oleh rata-rata dunia. Macam tu. Kemudian, nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Betul lah. Tak kisah dari sudut apa. Dari sudut formal, dari sudut pendidikan. Pendidikan juga bercampur juga. Campur tradisional dan juga moden. Okey. Pendidikan kita, kamu sekarang ni pun campur. Okey, campur yang moden dan juga yang versi tradisional. Ada semua. Maksud tu sama ada formal ataupun tidak formal. Semua tu. Okey. Ini adalah kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia. Kita nak tengok, kita nak analisis etika dan peradaban. Okey, kita nak tengok sejarah etika dan peradaban ni melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi. Okey, yang mana sejarah ni kita nak tahu siapa diri kita, di mana kita lahir, di mana asal kita, itu sejarah lah. Kemudian dari sudut struktur sosial, okey, sama ada tradisional ataupun moden. Dari sudut biografi masyarakat, nak tengok tentang riwayat atau kisah hidup seseorang tu. Okey, tu nak tengok. Ni adalah kerangka untuk menganalisis etika dan juga peradaban. Okey, dari sudut sejarah, okey, dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Okey, yang ni saya dah sentuh di awal tadi. Kemudian dari sudut struktur sosial, yang mana etika ni saling berkait rapat dengan struktur sosial. Okey, hubungan sosial kita, sosiologi kita. Okey, hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Okey, pentingnya kita berhubungan. Okey, kita tak mungkin boleh hidup seorang diri. Tak mungkin sama sekali. Okey, tak mungkin. Itu sebabnya manusia sama manusia ni saling memerlukan di antara satu sama lain. Okey, itu sebabnya hubungan sosial ni penting. Penting untuk apa? Penting untuk kesejahteraan sosiologi. Penting untuk keharmonian. Tambah-tambah lagi kita ni yang wujud dalam, yang hidup dalam masyarakat majmuk ni sangat penting. Okey. Kemudian dari sudut biografi, dari segi bahasa, riwayat ataupun kisah hidup seseorang, dari sudut sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Boleh pula mencorakkan struktur sosial dalam proses sejarah. Okey, samalah. Maksud kata struktur sosial dan juga ciri-ciri yang ada dalam sesebuah bangsa tu memainkan peranan yang penting juga untuk mencorakkan peradaban tu. Okey. Okey, ni sama sahaja penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Jelasnya kat sini, etika ni bukan untuk diri kita sahaja. Okey, bukan untuk diimplementkan dalam untuk diri kita sahaja, tetapi perlu diimplementkan dalam konteks keluarga, komuniti, masyarakat, negara. Okey. Ini adalah penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat dan negara. Ini lagi luas lah. Lagi luas lah. Maksud kata peranan kita ni untuk mencorakkan etika dan juga peradaban dalam negara.
Okey. So sebagai kesimpulannya, konsep etika dan peradaban perlu dihayati melalui kerangka pemikiran acuan Malaysia agar kekuatan nilai kepribadian dalam norma masyarakat berdiri utuh sekaligus mampu mendepani cabaran kehidupan yang semakin kompleks. Okey, matlamat ke arah pembinaan negara bangsa yang hebat dapat dibentuk dan dicapai dan akhirnya membawa kepada matlamat akhir yang diidamkan iaitu perpaduan. Okey, bila sebut perpaduan, perpaduan adalah satu term yang sangat subjektif. Kalau orang tanya, adakah Malaysia telah mencapai perpaduan? Okey, adakah Malaysia telah mencapai perpaduan? Okey, sama ada ya ataupun tidak itu adalah bergantung kepada diri kita sendiri untuk menjawab. Kalau jawapan kita ya, maksud kata kita telah mengimplementkan etika dan juga peradaban. Okey, sekiranya tidak, bermaksud kepincangan etika dalam diri kita ni masih lagi tinggilah. Maksud kata etika, amalan etika kita tu masih lagi kurang. Masih lagi kurang. Okey, bila sebut etika ni konteks yang menyeluruh. Macam saya sebut tadi, macam kita sebut tadi dalam slide yang sebelum ni. Okey, menyeluruh dari sudut diri sendiri, keluarga, individu, keluarga, masyarakat, okey, negara dan juga bangsa tu sendiri. Okey, kalau faham pasal etika ni, tak akan ada prejudis, tidak akan ada resis. Tidak akan ada cabaran-cabaran macam tu lah. Okay. Resis ada dalam diri kita. Ada. Confirm ada. Confirm. Tapi nilai persen tu sama ada rendah ataupun kurang. Ataupun persen resis kita tu kita perlu digunakan ketika mana. Kan? Kalau orang cakap, oh saya tak resis puan. Saya tak ada resis. Tak. Semua orang ada resis. Tak normal lah kita kalau tak ada resis. Cumanya kita kena balancekan resis kita tu. Balancekan resis kita. Okey, habis untuk topik yang pertama. So kalau ada soalan, tanya. Topik yang pertama ni nak cerita berkenaan dengan etika saja. Okey, nak cerita berkenaan dengan etika, konsep etika. Susur masa etika tu. Daripada tiga aspek tadi, tiga zaman tadi iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Okey nah, tiga tu saja. So, ada soalan nak tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Kita habis pukul 10 kan, masa ada lagi banyak lagi, ada lebih kurang dalam 40 minit lagi. So, boleh tanya soalan. Tak ada soalan? Okey, buka balik Mentimeter tadi. Adib, ada masalah apa tadi Adib? Tak boleh nak masuk kod lah. Ya, hello, siapa tu? Tak jumpa tempat taruh kod atas sekali Adik. Saya punya pun tak ada. Kenapa ya? Dia akan naik sebab saya tak tahu dia nak tunjuk saat saya buka dekat phone saya kejap Atas sekali. Cuba tengok dalam grup. Saya ada send satu ni. Dia ada satu kolom atas sekali tu yang untuk vote tu. Ada naik macam tu tak? Okey. Yang mana yang tak ada masalah tu sama juga masukkan kod yang sama 75754503. Okey, nyatakan jenis-jenis etnik di Malaysia. Okey, di Malaysia ni bukan di Semenanjung saja nah. Okey, di Sabah dan juga yes. Melayu, India, Cina bagus. Lagi?
Ada masalah lagi ke adik? Jumpa tak? Miss, kalau dah bagi perlu cari lain lah. Apa tu? Kalau dah bagi kena cari lain ke? Kalau dah bagi kena cari lain. Macam sekarang dah ada India, China, lepas tu ada Tak apa, tak apa, tak apa. Letak selain daripada tu. Cuba fikirkan. Okay. Selain daripada tu kan. Kita banyak etnik dekat Malaysia ni. Tapi kalau tak ada jawapan lain, letak je. Letak je jawapan yang sama, no problem. India, Melayu, Cina ni yang paling besar lah. Okay, yang paling besar lah tulisan kan. Kadazan, Iban, betul. Bajau, Kadasan, Dusun, betul. Dayak, Melayu, Cina, ini Murut. Bonggi. Bonggi ni dekat mana ya? Siapa jawab Bonggi ni? Bonggi ni penduduk dia kat mana? Boleh tahu tak? Puan, Ya saya. saya tak dapat itu tulis. Dapat tulis. Saya mau tulis itu Bidayu. Okey, Bidayuh. Betul? Lagi? Siapa jawab Bonggi ni? Bonggi ni kat mana ya? Boleh share? Kadasan, Dusun, Dayak, Bugis, Bajau, banyak ni. Murut, yes. Satu lagi tak tulis Iranun. Iranun pun etnik juga. Kemudian Baba Nyonya, kemudian orang asli, semua tu. Betul tak? 13 orang yang menjawab. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada lagi ke? Siapa yang jawab Bonggi ni please share dengan saya. Kejap. Bonggi ni kawasan Saya mana? bos. Siapa tu? Saya. Siapa jawab tu? Irsyad. Irsyad. Bonggi ni kawasan mana Irsyad? Tak silap saya dekat Sabah. Saya dah baca sudah, saya terlupa dah. Oh, okey. Betul lah. Kalau Sabah dan Sarawak ni banyaklah etnik etnik yang kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Alright, terima kasih. So, nampak sangatlah you all commit dan sangat faham. Dan pengetahuan sedia ada kamu ni tinggilah. Okey, berkenaan dengan etika tadi pun sama. Pengetahuan sedia ada memang tinggi. Kemudian berkenaan dengan ciri dan juga sifat-sifat bangsa pun kamu faham. Itu sebabnya topik satu ni topik yang senang, tapi dalam kesenangan tu tak boleh menyenangkan lah. Maksud kata kena faham berkenaan dengan susur masa tadi ni. Susur masa tadi. Okey. So sekarang masa yang ada soalan nak tanya sebelum saya masuk kepada SIDOS kejap? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan. Okey. So sekarang ni apa kata boleh tak masa yang berbaki ni minta you all tentukan ahli kumpulan boleh? Tentukan ahli kumpulan boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Masukkan ahli kumpulan dulu. Okey, kita discuss dalam apa? Kita discuss dalam ni chat ni. Kita ada berapa kelas ni? 15 ah?
15. 15, 4 kali 4, 16. So 4 kali 4, 16. So, satu grup tu ada satu grup yang 3 orang. Sekejap Okey, letakkan nama grup. Letakkan nama kat situ. Cepat respon cepat. Saya dah masukkan dalam ruangan chat. Okey, pilih sendiri ahli kumpulan masing-masing. Cepat. Cepat. Pilih sendiri. Ada tulis pun? Okey, ada. Okey, grup 4 dah cukup lah kan? Grup 4, Ain, Firia dan Imanina. Ya. Okey, grup 4 ni yang dah cukup. Saya kira yang dah cukup quorum dulu. Okey, grup 4 buka SIDOS. Saya okey. Grup 4 dulu yang dah settle. Ain, Firia dan juga Imanina. Okey. Buka SIDOS. Okey, scroll kat bawah sekali. Bawah sekali sampai jumpa nama saya. Okey, nampak nama saya Siti Nazila binti Hamzah ni. Okey. So,
pilih dekat kumpulan dan tajuk pembentangan DDT 1A section 1 yang atas sekali ni. Okey, boleh nampak? Semualah semua. Nampak tak ni? Nampak tak apa saya tunjuk ni? Nampak. Alright. Okey, klik pada kumpulan dan tajuk pembentangan DDT 1A section 1. Klik ke situ. Okey, kat bawah ni ada tajuk-tajuk pembentangan. Okey. Tajuk yang pertama, definisi etika dan peradaban. Tajuk yang kedua, perkembangan susur masa etika dan juga peradaban. Tajuk yang ketiga, keunikan adat resam di Malaysia. Tajuk yang keempat, konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia. Tajuk yang kelima, konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Tajuk yang keenam, perkembangan sejarah alam Melayu. Dan tajuk yang ketujuh, kesan pengaruh peradaban Barat terhadap alam Melayu terhadap alam Melayu lah. Okey, ni berulang pula. Right. So, Amanina, Firial dan juga Ain. Okey. Pilih nak topik yang mana. Okey. Pastikan grup kamu pilih topik yang samalah. Okey. Contohnya Ain. Ain cakap nak ambil topik satu lah. Okey, klik topik satu. Save my choice. Okey, terus save my choice. Okey, boleh buat sekarang. Yang 3 orang tu buat sekarang. Kita tengok yang lain dah cukup quorum tak? Okey, grup 2 pun dah cukup. Grup 2, Britney, Adib, Nazrul dan juga Lim. Okey, buat step yang sama macam saya tunjuk tadi. Okey, buka SIDAS, kemudian pilih topik ni. Tapi satu kumpulan mesti topik yang sama lah. Macam mana nak ambil topik yang beza-beza kan? Sebab nak present benda yang sama. Okey. So, ini adalah topiknya. Dah ada 3 respon kat sini. So, saya buka kejap. Okey. Fatin, Irdina. Ni siapa ni? Ni kamu ke? Irdina ni kelas ni ke? Irdina ni kelas lain kan? Kan. Bukan kelas kita kan? Saya delete Fatin? Fatin kelas lain juga kan? Adakah Fatin kelas ni? Tak, Puan. Nivita? Rina, tolong respon jap. Nivita kelas ni ke? Tak, Puan. Tak. Pandai-pandai masuk kelas orang ni. Yang ni dah betul kan? So, grup Imanina, Ain dan juga Firia, dia memilih topik yang ketiga, okey? Dia memilih topik yang ketiga, tajuk yang ketiga tadilah. Okey? So, grup yang lain tak boleh ambil tajuk tu dah lah. Dia pun ambil tajuk ni. So, grup lain tak boleh ambil dah tajuk yang ketiga. Faham? So, cepat-cepat yang lain. Tolong respon kejap. Cepat. Okey, bagus. Kumpulan yang keempat tadi, Amanina tadi, bagus. Sailesh, saya rasa yang tak ada grup tu kan? Saya rasa yang tak hadir tu. Betul tak? Tak cukup satu tu. Siapa yang tak hadir tadi? Kavanison ke apa tu? Nama? Betul tak Sailesh? Teh Narasan. So awak masukkan nama dia bawa dalam grup kamu lah. Okay? Boleh? Okay, good. So, grup 1 Akmal Shah, Edward, Suhasan dan juga Irsyad. Okay, cepat pilih tajuk. First come, first serve.
Apa maksud kata tajuk yang berulang tak dibenarkan lah. Okay, so grup yang kedua Britney, Adib, Nazrul dan juga Lim Kan Yai. Grup yang ketiga Sailesh, Rina, Kavina dan juga Teh Narasan. Okay, yang ada ni masuk dulu. Teh Narasan tu biarkan dulu. Okay, cepat. Saya nak tengok. Baru 3 respon ni. Okay, grup Adib, Nazrul Fahmi dah pilih topik yang pertama, tajuk yang pertama. Britney, tajuk yang ketujuh. Satu lagi grup nak ambil tajuk mana? Grup satu lagi, cepat. Okay, grup satu lagi nak ambil tajuk mana? Cepat. Puan, Ya saya. Ya. yang nak pilih tajuk kena masuk kat announcement ke? Announcement. Tak, you scroll bawah sekali. Oh, Masa okay. Thank you. Bawah sekali tengok ada nama saya tu. Masih lagi 6 orang je respon ni. Macam mana? Yang lain-lain semua kena masuk tau. Semua kena pilih tajuk. Tak boleh wakil grup. Sebab nanti saya nak rekodkan kamu punya ni. Rubrik pemakahan saya berpandukan kepada ni lah yang CDOS ni lah. Mana ahli kumpulan Adib dengan Fahmi ni? Ahli kumpulan Britney pun sama juga. Tak ada masuk lagi pun ni. Ya. Macam mana nak pilih benda topik tu? Okey, pergi dekat dah masuk CDOS belum? Dah pun. Okey, pergi kat sini. Pergi kat saya punya platform ni. Okey, dah masuk platform ni kan? Okey, scroll sampai bawah sekali. Okay. Scroll bawah sekali. Okey, bawah sekali sampai dah jumpa nama saya. Lagi, bawah lagi. Okey, nampak ni? Pensyarah kursus Siti Nazilah ni, nampak? Ya puan. Okey, klik dekat tab ni, yang satu ni. Kumpulan dan tajuk pembentangan DDT 1A Seksyen 1. Nampak? Nampak puan. Okey, klik kat situ. Okey, nampak ni? Ya puan. Okey, klik kat bawah ni. You pilih tajuk berapa?
Ikut okay. And then klik saja. Contoh tajuk 2. Okay, klik 2. Okay, save my choice. Okay Puan, thank you. Okay. Alright. Ada lagi yang ada masalah? Puan, Yes. tadi saya choose topik 7 tapi grup saya mau topik 1, so boleh change kah? Topik 1 Adib dah pilih dah. Mereka yang pilih, saya grup ya itu. Oh, okay. Kami satu team. Ya. Alright, saya reset. Saya dah delete. Okay, masuk semula. Okay. Okay, grup Rina pilih topik yang keempat. Mana lagi satu kelas, satu grup ni? Mana ni? Tak Puan, saya nak cancel. Siapa cancel? Saya tak You nak cancel? Saya Rina tak nak nak buat. cancel? Oh, okay. Saya reset balik. Okay. So, saya tunggu lagi 2 grup Minta tolong masukkan sekejap. Ni kenapa sampai 5 ni? Rina. Silap. Ha? Siapa yang silap ni? Saya dah pening dah. Saya. So, Hasan silap. Silap masuk. Silap masuk. So, Hasan, saya dah reset balik. You masuk balik. You masuk semula, so Hasan. Ya, saya. Ahmad Akmal ni salah ke? So, salah ni. Saya reset Okay. So, Hairul Adib. Lepas tu, Nazrul. Lim tak masuk lagi, Lim. Lim mana? Lim dah masuk? Dah. Dah masuk? Saya check okay. Grup ni dah settle. Grup Amanina dah settle. Okay, grup Rina. Cepat Rina. Okay, grup Rina. Okay, Sailesh dan juga Kavina. Sailesh mana? Dah cikgu, dah masuk dah. Oh, baik cikgu. Okay, Kavina. Yes, Puan. You belum masuk lagi ni, cepat. Sailesh dah masuk dengan Rina. Okay, Kavina, you ada masalah ke? Tak. Dah masuk. Okay. Kavina, okay, good. So, Akmal, Sohasan. Edward, dah masuk belum Edward? Dah Puan. Edward, Irsyad. Mana? Irsyad belum masuk, Irsyad. Edward ni pergi duduk tak mana pula dah Edward? Puan nombor 4 Puan. Aku silap tekan. Saya reset semula. Cepat masuk semula Okey Puan. Okey, Irsyad dah masuk.
1, 2, 3, 4. Okey. So seorang je lah tak masuk grup Rina. Rina? Rina? Puan. Ya, Rina nanti inform dekat siapa tu nama? Oh, kena inform dekat dia. You kena inform kat dia, suruh dia masuk dalam ni. Okey, kalau dia tak masuk kat dalam ni, saya tak boleh nak generate. Okey? Bagi tahu kat dia nah. You ketua kelas kan? Alah, cakap seorang lah. Okay, dah settle. Alright, dah settle untuk pilihan topik dan juga group members ahli kumpulan. Dan itulah tajuk-tajuk yang kamu akan bentang minggu hadapan Jumaat. Okay, minggu hadapan Jumaat. Pastikan teknik-teknik pembentangan. Satu, yang pertama, sediakan slide pembentangan. Okay, kita dah tak pakai mahjong paper. Sebab apa? Sebab satu, kelas online. Yang kedua, kamu adalah student IT. Student IT tak pakai dah mahjong paper. Okay. Sediakan slide. Okay, cari part masing-masing. Okay. Perasan tak saya ada bagi outline? Ada. Perasan tak? Okay. Ada. Ingatkan outline. Tengok balik dalam my link tu. Okay, outline untuk presentation. Okay, buka outline tu dan pilihlah siapa yang nak buat outline 1, siapa yang nak buat outline 2, siapa yang nak buat 3. Bahagikan ikut kreativiti kamu sendiri. Okay. So berdasarkan kepada outline tu lah. Okay. Satu. Dan yang kedua, Puan, macam mana kami nak dapat rujukan ni? Selain daripada Pakcik Google, okay, ada satu lagi saya nak bagi tahu dekat kamu, Sanah. Sekejap. Sebab ada member saya daripada Politeknik Merlimau Melaka, dia ada bangunkan buku penghayatan etika dan juga peradaban. Sekejap ya. Forward. Okay, kejap. Okay. Saya ada forward dalam group. Siapa yang berminat boleh beli buku kat dalam Shopee ni. Buku ataupun modul penghayatan etika dan juga peradaban siri Politeknik Malaysia. Okay, boleh beli dalam Shopee. Dekat poli kita ada. Tapi macam mana kan? Nak post kat kamu macam susah lah. Baik kamu beli dekat Shopee je. Harga dia sama saja. Saya ada send dalam grup. Sekiranya kamu nak nota yang lengkap dan memang fokus untuk silibus versi Politeknik, boleh beli dekat dalam Shopee tu lah. Okay. So siapa yang ada masalah tolong bagi tahu kat dalam dekat saya. Ada masalah tak cukup rujukan dan sebagainya, saya akan bantu. Okay. Jangan diam saja. Yang diam ni yang cari pasal dengan saya. Jangan diam. Kalau Puan, kami ni cari nota tak jumpa lah, bagi tahu.
saya akan bantulah setakat mana yang saya boleh. Saya bagi nota saya ke, okey. Ataupun saya ambil gambar buku mana-mana ke. Beritahu. Saya faham kekangan satu dari sudut rujukan lah, sumber rujukan. Kan. Selain daripada guna khidmat Pakcik Google. Pakcik Google ni pun banyaklah dia punya artikel-artikel, ada banyak sumber sebenarnya. Boleh je, tak ada alasan sebenarnya. Boleh, tapi cumanya kalau lah betul-betul ada masalah, jangan pula hari nak bentang tu baru cakap. Ni bikin amarah, kan? So jangan hari nak bentang, hari kejadian you nak bentang tu barulah cakap puan ada masalah itu, ada masalah ini, macam-macam tak boleh. Okay, so nanti hari pembentangan ni saya nak semua berjalan lancar. Pastikan kesediaan awal. You all study dan ada cara untuk mengurai. Bukan baca berita saja. Okay, bukan baca berita je. Okay, gini, baca saja. At least uraikan apa yang you all faham. Okay, tu maksud kesediaan awal tu. Alright, so ada lagi soalan nak tanya? Ada masalah apa-apa? Nak tanya soalan? Yes, Nazrul? Tak ada puan. Okay, Irsyad? Irsyad tak ada lagi? Siapa? Syarul? Ya, saya. Boleh guna PowerPoint ke atau macam mana? Yes, guna PowerPoint. Saya dah cakap tadi. Guna PowerPoint. Okay, puan. Okay, guna PowerPoint. Lagi, Lim? Ada soalan tanya, Lim? Tak ada. Lim orang mana, Lim? Tinggal mana ke? Tinggal mana? Ipoh. You dekat Ipoh lah sekarang ni? Ya. Lim senyap je, Lim. Lim, jangan takut dengan saya, Lim. Saya okey je. Tak ada takut. Alright, good. Syah? Syah Rosman? Saya baca nama dekat sini. Syah Rosman okey? Oh, tak ada suara. Betul ke? Okey. Saya sebut nama yang on camera sajalah. Sebab hal lain memang tak nak kawan dengan saya. So tak payah sebut lah. Irsyad memang okey kan, Irsyad kan? Okay, good. So tak ada masalah semua. Okay, kita jumpa minggu depan hari Khamis. Saya akan sentuh berkenaan topik yang kedua. Okay, Khamis saya sentuh topik kedua. Dan hari Jumaat saya nak dengarlah cikgu-cikgu ni bentang. Saya pula jadi crowd, saya jadi audien. Okay, okay, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Bye. Thank you, Puan. Terima kasih puan. Thank you, Puan. Terima kasih, puan.